أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر وتم بخير. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia-Nya, Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita kesempatan dan ruang waktu untuk kita sama-sama dapat hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam pengajian kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum dalam fasal yang kedua, iaitu faslu fi niyyati fi ta'allum, niat ketika belajar. Jadi tuan-tuan, niat yang saya bacakan tadi, nawaitu at-ta'allum wa ta'lim, sahaja aku belajar dan mengajar. Wat tadhakkura wat tadhkir, sahaja aku memberi peringatan dan aku diperingatkan. Wan naf'a wal intifa', sahaja aku mengambil manfaat daripada ilmu yang diberikan oleh guru-guru aku, dan juga aku menyebarkan manfaat tersebut kepada orang, kepada masyarakat secara umumnya. Wal ifadah, dan memberikan faedah. Wal istifadah, dan memohon supaya dapat faedah daripada pelajaran-pelajaran yang telah aku pelajari. Wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah, dan aku berpegang teguh kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, Al-Quranul Karim, wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah, hadis-hadis Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, kalam-kalam Nabi, dan apa yang telah diikrarkan oleh Nabi, diperakukan oleh Nabi. Ibtigha' wajhillah, semata-mata aku mencari ilmu ini, aku menuntut ilmu ini semata-mata untuk mencapai, untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabihi, wa mardatihi, supaya aku dapat redha Allah. Wa thawabihi, supaya aku mendapat pahala. Wa qurbihi, dengan aku menuntut ilmu ini mudah-mudahan aku lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbihi subhanahu wa taala. Tuan-tuan, niat ini kita boleh cari sendiri dalam Google, dalam internet, kita type saja niat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Ini ulama alim yang cukup kabir, tuan-tuan. Seorang ulama daripada Tarim, Hadramaut, Yaman. Wafat pada tahun 1700 lebih, dalam abad yang ke-18. Ini seorang alim yang cukup hebat, disebut sebagai Qutubud Da'wah wal Irsyad, ulama yang memberi petunjuk kepada umat pada zaman
zaman ketika beliau masih hidup sehinggalah zaman sekarang, manfaat dan ilmu beliau masih diamalkan sampai sekarang. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam bab niat. Jadi hari ini saya berkongsilah dengan tuan-tuan niat ketika menuntut ilmu, seperti mana yang disarankan oleh Al-Imam Abdullah bin Adawi Al-Haddad rahimahullah. Kerana apabila kita datang dalam majlis ilmu, apabila kita mempelajari, masuk dalam satu majlis ilmu, tidak mesti kita mulakan dengan niat. Kan? Sebab hadis Nabi SAW menyebut niyatul mu'min khairun min amali. Kan? Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan. Subhanallah tuan-tuan. Ini keindahan nikmat di dalam agama Islam yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Niat kita sahaja tuan-tuan lebih besar fadilat dia daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan. Tuan-tuan, mana kita nak cari hanya sekadar niat. Katalah malam ni kita niat kita nak datanglah ke majlis ilmu, majlis taklim malam ni. Tiba-tiba anak kita sakit, kan? Cucu kita demam, orang rumah kita tak sihat, terpaksa hantar ke klinik. Sedangkan kita dah niat dah petang tu, kata aku memang nak datang sungguh malam ni, aku nak datang ke Masjid Al-Wara ni, aku nak mengaji, aku nak dapatkan ilmu daripada guru aku. Pukul 7 malam tiba-tiba anak kita cerit-berit dan sebagainya, kan? Terpaksa bawa anak ke hospital. Tuan-tuan, walaupun kita tidak hadir, jasad kita tidak hadir dalam majlis ilmu tuan-tuan, tapi pahala berjalan seperti mana tuan-tuan yang berada dalam majlis ilmu. Hanya kenapa tuan-tuan? Hanya kerana niat. Kerana itu tuan-tuan, niat sangat-sangat penting dalam agama kita, kan? Apabila kita hendak melakukan sesuatu amal kebaikan, hanya dengan niat kita memperolehi pahala walaupun masih belum melakukan amal tersebut. Tapi kalau kita niat untuk melakukan kejahatan, kita tak buat lagi, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih tuan. Dia tak bagi pun dosa pada orang yang niat untuk buat perkara jahat. Katalah malam tu saya niat saya nak pergi pecah rumah orang ni. Tiba-tiba nak pergi rumah orang tu, pecah tayar dia. Pecah tayar lori dia. Terpaksalah dibalik semula. Adakah dia berdosa pun? Tak. Dia tidak berdosa. Kan? Walaupun dia niat untuk melakukan kejahatan. Sebab tu tuan-tuan, niat ni sangat penting. Kenapa? Seperti mana Imam Zuhri sebut, kalau tidak betul pangkal kita ni, mula kita ni, macam mana kita nak sampai pada hujung ni? Naik kereta api, stesen yang kita mula-mula nak naik tu pun dah salah dah. Macam mana kita nak sampai pada destinasi dia? Naik stesen pun salah, tak sampai ke KL Central. Sampai mana? Sampai ke Singapura, sebagai contoh. Sebab apa? Sebab stesen tu salah. Niat tu dah salah dah. Tapi kalau niat kita betul, mudah-mudahan kita akan sampai pada penghujung, iaitu kita beramal dengan ilmu yang telah Allah kurniakan kepada kita. Itu beza dia. Ilmu ni mesti dengan beramal. Kalau tidak ada amal, maka tidak ada guna ilmu yang kita pelajari. Baik, tuan-tuan, kita masuklah dalam pengajian kitab Ta'limul Muta'alim, Tariqat Ta'alum. Saya tadi ada perasan juga, ada dah yang beli kitab ni. Alhamdulillah. Tuan beli mana? Dekat Shopee. Ya. Anak beli. Masya Allah. Warna pink tu kan? Cover dia tu warna pink. Ya, warna tu. Betul dah tu. Yang belakang tu ada yang teks Arab, kemudian terjemahan bahasa Melayu. Dia boleh dapatkan lah. Cuma saya baca yang terjemahan yang lain, tapi tak lari sangatlah maknanya. Sebab saya pun dah tengok buku tu, dah tengok kitab tu, dia punya terjemahan tu dia tak berapa kemas sikit. Dia tak berapa kemas. Tapi saya dapati di Malaysia ni tak banyak sangat terjemahan kitab Ta'lim. Kalau ada pun dalam pelbagai besi dan mungkin dah tak dijual lagi. Jadi kita pun tak dapat dah cari mana yang terbaik. Saya dulu ada kongsi juga yang terjemahan Indonesia. Itu pun saya rasa cantik terjemahan dia. Cuma kalau kita nak baca itu dalam bahasa Indonesia, pelik sikit lah kan. Jadi macam tak kena pula. Jadi ala kulihan, kalau kata dah ada kitab tu, kalau saya baca dan dia punya teks tu lain sikit, mungkin boleh berbeza, boleh tanda, betulkan ayat supaya dia lebih sesuai. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala,
wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin. Telah berkata musannif iaitu al-Imam Az-Zurnuji radhiyallahu taala anhu. Kemudian al-Imam al-Ajal Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, telah mendeklamasikan serangkap syair kepada sesetengah ulama. Tuan-tuan, disebut ni al-Imam Burhanuddin. Ini bukan pengarang kitab ni, ya. Pengarang kitab ni al-Imam Burhanuddin Az-Zurnuji. Yang ini al-Imam Burhanuddin Ali Al-Maghinani radhiyallahu taala anhu. Ini guru kepada al-Imam Burhanuddin Az-Zurnuji. Tuan-tuan, saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, al-Imam Burhanuddin Az-Zurnuji ni punyalah mastur, punyalah tersembunyi kisah hidup dia, ya, sampaikan orang tak tahu dia ni beranak di mana, ya, berapa tarikh lahirnya, bila dia meninggal dan sebagainya. Tak tahu, tuan-tuan. Dan namanya ni al-Imam Burhanuddin Az-Zurnuji ni, kata setengah ulama, ini bukan nama sebenar dia. Bukan nama sebenar dia, ya. Burhanuddin, apa maksud Burhanuddin? Ini maksudnya bukti-bukti agama, ya, penjelas-penjelas kepada agama Islam. Kenapa? Kerana dia ni ulama yang cukup hebat, yang sentiasa menerangkan bukti-bukti kebenaran agama Islam. Sebab tu orang panggil al-Imam Burhanuddin. Tuan-tuan tak pelik kan? Kenapa nama anak murid Burhanuddin? Nama guru pun Burhanuddin. Maksudnya Burhanuddin ni bukan nama dia, hanya gelaran sahaja, ya? Hanya gelaran sahaja, Burhanuddin. Jadi Az-Zurnuji siapa dia? Az-Zurnuji itu dinisbah kepada tempat asal dia, kan? Saya pernah sebut dulu nama kampung di Turkistan dulu, ya? Ada satu tempat namanya Zurnuj. Jadi beliau berasal daripada kampung Zurnuj, maka beliau nisbahkan diri dia kepada Zurnuj, disebut sebagai Zurnuji. Itu bukan nama sebenarnya, al-Imam Burhanuddin Az-Zurnuji. Sama juga guru dia ni, al-Imam Burhanuddin Ali Al-Maghinani. Ini pengarang kepada kitab Al-Hidayah. Tuan-tuan, disebut dalam satu riwayat, guru beliau ni, al-Imam Burhanuddin Ali Al-Maghinani, pernah dipenjarakan. Dan beliau dipenjarakan bukan tempat yang biasa, tuan-tuan. Bukan dalam lokap, bukan dalam sel dan sebagainya. Kena penjara dalam perigi. Perigi yang dalam tu, bawah tanah tu, kena penjara dalam tu. Kemudian ditutup atas dengan jaring. Kalau orang nak bagi makan, ya, pengawal nak bagi makan, dia akan bagi ke atas tu. Turun perlahan bagi makan. Ini tuan-tuan ulama kita. Ulama kita biasa kena penjara ni. Tak. Bukan setakat bosku kena penjara. Ini ulama pun biasa. Al-Imam Abu Hanifah kena penjara, ya. Al-Imam Malik kena penjara. Ini kebiasaan bagi seorang alim, diuji oleh Allah. Bahkan alim ulama ni kalau tak kena penjara, tak kena balak, tak kena balak, tak kena ujian daripada Allah, kadang-kadang dia rasa pelik, ya. Dia rasa hairan. Kata, kenapa Allah tak turunkan ujian kepada aku? Adakah Allah sudah melupakan aku? Tuan-tuan, hebat ulama kita, kan? Kalau tak turun ujian kepada dia, dia menganggap bahawa Allah dah lupa terus pada dia. Kita ni kalau boleh, kita nak doa supaya dihindarkan daripada bala, kan? Maknanya iman kita tidak sekuat, tidak sehebat iman alim ulama kita. Jadi al-Imam Burhanuddin Ali Al-Maghinani dipenjarakan di dalam perigi, ya. Dan ketika beliau dipenjara dan perigi, anak murid ni ada datang. Ini anak murid yang sentiasa memarasah, tak putus-putus untuk belajar dan untuk guru dia. Walaupun dah masuk dalam penjara, masih lagi datang duduk dekat birai perigi tu, minta Tok Guru, Tuan Guru tolong ajarkan saya, tolong sampaikan saya, tolong bagilah ilmu pada saya. Masya Allah, tuan-tuan. Ini himmah, semangat yang tinggi seorang penuntut ilmu zaman dulu. Bukan Imam Burhanuddin Az-Zurnuji lah, maksudnya anak murid yang lain. Datang tepi perigi tu, akhirnya al-Imam Burhanuddin Ali Al-Maghinani minta, kata, wahai anak muridku, tolong catat apa yang saya sebut ni. Ya, setiap hari catat. Kemudian satu masa siap satu kitab, tuan-tuan. Kitab ni, kitab Al-Hidayah. Masya Allah. Dalam penjara, tuan-tuan, tak ada kitab, tak ada rujukan, tak ada apa-apa bantuan, tak ada kertas, tak ada pen, pun masih boleh mengarang kitab. Kita ni macam-macam kemudahan kita ada. Tak? Pen kita ada, kertas kita ada. Pada datang mengaji ni, hari ni buku lain, cari esok tak jumpa dah. Pakai pula buku yang lain.
Maknanya kita kemudahan cukup banyak. Ulama dulu nak cari pen, nak cari mehbarah bukan senang. Bukannya ada pen macam kita ni. Kita ni kalau jadi cikgu, jadi guru, setiap kali sambutan hari guru, hadiah pen dan pensel, pen lah paling banyak sekali. Tak ada guna habis tahun ni, tahun depan dapat lagi hadiah pen. Itu maknanya mewah zaman kita. Tapi adakah kita menggunakan pen dengan sebaik-baiknya? Belum tentu, tuan-tuan. Ulama dulu guna bulu ayam, guna bulu burung, kemudian letak dekat dawat, kemudian tulis. Habis dawat letak balik. Al-Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan, punyalah miskin, punyalah fakir Al-Imam Asy-Syafi'i, sampaikan pen dan kertas pun tak ada. Akhirnya buat macam mana? Al-Imam Asy-Syafi'i buat macam mana, tuan-tuan? Ambil tangan, ambil jari, masuk dalam mulut, celup kat mulut ni, kemudian ada air sikit, tulis kat tangan. Punyalah miskin penuntut ilmu zaman dulu. Depan Al-Imam Malik. Masa tu dalam majlis Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, tuan-tuan, masya-Allah, ini seorang alim yang cukup beradab. Orang yang adabnya cukup tinggi. Al-Imam Malik, tuan-tuan, di Madinah Al-Munawwarah. Beliau ni digelar dengan Al-Imam Darul Hijrah, seorang ulama yang menetap di tempat Rasulullah berhijrah, iaitu kota Madinah. Imam Malik, tuan-tuan, dalam Madinah tak pernah pakai selipar. Selipar tak pernah pakai, kasut pun tak pernah pakai. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dia kata, saya bimbang tapak kasut saya yang kotor ini, yang berdebu ini, akan mengotorkan tapak-tapak kaki yang pernah dipijak oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, tuan-tuan, begitu tinggi adab disampaikan. Berjalan di sekitar kota Madinah hanya berkaki ayam saja. Dibimbang takut tapak kasut dia, tapak kaki dia kena pijak najis, kena pijak debu, kena pijak kotoran. Ni tapak kaki nanti, ni akan pijak, yang akan memotorkan tapak kaki yang pernah dipijak oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Al-Imam Malik, tuan, tak pernah naik kuda. Sepanjang berada di kota Madinah tak pernah menunggang kuda. Kenapa? Orang tanya, kenapa wahai tuan guru kamu tak pernah naik kuda? Saya tak pernah naik kuda kerana saya bimbang derapan kuda tersebut akan mengganggu Rasulullah yang sedang bersemadi di dalam kota Madinah. Tuan, bunyi kuda yang bising, budak deguk-deguk tu, takut-takut kata Imam Malik akan mengganggu Rasulullah yang sedang bersemadi. Maksudnya kalau Imam Malik duduk zaman kita ni, dia takkan naik kereta, takkan naik van, takkan naik bas. Sampai pintu gerbang kota Madinah tu mungkin dia turun daripada bas, jalan kaki. Jalan pula tak pakai kasut. Tuan-tuan, ni Madinah, tuan-tuan, bukannya Malaysia. Madinah ni bukannya ada pokok kayu kayang macam kita ni, bukan ada hutan. Setiap hari matahari terik, matahari terlalu terik sampaikan tanah-tanah tu dia akan jadi panas. Sanggup Imam Malik pijak di atas tanah-tanah yang berada di kota Madinah. Ini adab Imam Malik cukup tinggi. Dan Imam Malik, tuan-tuan, ketika beliau nak mulakan satu majlis pengajian, biasanya Imam Malik ni disebut sebagai ahlul hadis, orang yang cukup alim, cukup tertib dalam menjaga ilmu hadis. Imam Malik, tuan-tuan, sebelum nak menghadiri majlis ilmu, beliau akan mandi, pakai wangian, bersihkan badan dia, memakai pakaian yang terbaik, yang paling indah, yang paling cantik, baru datang mengajar kepada penuntut ilmu. Kenapa, tuan? Kerana kata dia, saya nak membaca hadis Nabi, saya perlu beradab dengan Rasulullah SAW. Kerana yang saya nak baca ni bukan kalam-kalam yang biasa, bukan perkataan yang biasa-biasa, tetapi ini kalam yang pernah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana itu bila saya nak baca hadis Nabi, saya perlu beradab dengan Rasulullah. Masya Allah, tuan-tuan, ini adab ulama kita, cukup menjaga tertibnya. Kan? Kita sekarang macam mana kalau kita dengar majlis-majlis ta'min yang menyebutkan tentang hadis-hadis Nabi? Adakah kita bersikap seperti mana sikap ataupun adab yang ditunjukkan oleh Al-Imam Malik? Mungkin sangat jauh, tuan-tuan. Jadi kita kena muhasabah diri kita, kan? Al-Imam Abdullah bin Abbas, ini seorang sahabat besar, seorang ulama tafsir yang digelar ulama yang boleh mentafsirkan Quran dengan baik, didoakan oleh Nabi. Ketika mana sedang duduk dalam satu halaqah, sedang bincang-bincang, sedang berbual, datang seorang lelaki, tiba-tiba lelaki ini menyebut qala Rasulullah. Tuan-tuan, Al-Imam Abdullah bin Abbas berhenti perbualan dia. Yang sembang-sembang tadi, yang borak-borak, yang bincang tadi terus berhenti.
Kenapa? Kerana mendengarkan seorang mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasulullah. Bila dengar je bunyi tu qala Rasulullah, berhenti terus apa yang dia buat. Kenapa? Kerana menghormati ucapan yang diucapkan oleh seseorang tersebut, kerana ini adalah ucapan daripada Rasulullah. Ini adab tuan. Cukup tinggi. Jadi tak habis lagi cerita Al-Imam Burhanuddin Ali Al-Maghinani tadi. Sedang Al-Imam Syafi'i tadi tuan. Cerita Al-Imam Syafi'i. Tengah duk tulis-tulis ni Al-Imam Malik tuan, dalam majlis beliau, sambil beliau mengajar, sambil membacakan hadis, beliau akan perhatikan seorang demi seorang. Baca hadis sikit dia akan tengok. Baca hadis sikit tengok orang depan, tengok orang tepi. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia nak pastikan anak-anak murid dia ni betul-betul tumpu kepada dia. Tak buat benda lain, tak buat perkara-perkara yang menyalahi adab. Dia akan pastikan murid dia tidak bersikap biadab di dalam majlis ilmu. Ini ulama yang cukup tertib. Satu hari dia tengok ada seorang budak, masa ni Al-Imam Syafi'i masih lagi kanak-kanak, umur dalam belasan tahun. Al-Imam Syafi'i umur belasan tahun baru berijab ataupun menuntut ilmu di Madinah. Dia tengok budak ni kenapa? Sekejap masuk tangan dalam mulut, kemudian tulis kat tangan. Pen tak ada, kertas tak ada. Apa yang ditulis ni? Ni main-main ke apa ni? Tapi Al-Imam Malik dia tak tegur terus tuan. Sebab adab dia, bila dia sedang membaca hadis Nabi, dia akan habiskan bacaan hadis Nabi tersebut. Baca tengok Al-Imam Syafi'i. Benda dia buat. Baca sampai habis hadis Nabi tersebut, dipanggil Al-Imam Syafi'i. Ya ghulam qum. Budak bangun. Al-Imam Syafi'i pun bangun. Sebab ini ulama besar tuan. Ulama besar panggil dia, memang dia akan dengar lah, dia akan hormat dan rasa takut dalam diri dia. Jadi Al-Imam Malik ditanya, Maza fa'alta? Apa yang kamu buat wahai budak? Kamu buat apa tadi? Saya tengok tadi kamu macam main-main. Saya tak main-main, Syekh. Saya tak main-main, Tuan Guru. Tadi saya tengok kamu masukkan jari kamu dalam mulut kamu, kemudian kamu keluarkan jari kamu dengan ada kesan ayu, kemudian kamu tulis kat tangan. Sedangkan kamu tak bawa pen. Pen tak ada, kertas tak ada. Kamu tulis apa sebenarnya? Jawab Al-Imam Syafi'i, wahai Tuan Guru, sebenarnya saya menulis, saya mencatat apa yang Tuan Guru sebutkan sepanjang majlis. Imam Malik terkejut. Macam mana? Pen tak ada, kertas tak ada, kamu catat apa? Kalau benar kamu mencatat apa yang telah saya ajarkan, cuba kamu sebut daripada awal sampailah habis majlis tadi. Al-Imam Syafi'i tuan-tuan, Masya Allah, ini seorang ghulam yang halim, yang abqari, orang yang cerdik, orang yang bijak. Imam Syafi'i sebut daripada awal hadis Nabi sampai habis, sekali syarahan, sekali huraian, semua boleh sebut. Imam Malik tengok, Masya Allah, ini betul-betul budak yang luar biasa. Ini bakal menjadi seorang alim yang besar. Dan terbukti Al-Imam Syafi'i menjadi seorang ulama fiqh yang masyhur, yang terkenal, yang mengasaskan mazhab Asy-Syafi'i. Jadi beliau mengiktiraf perbuatan dan amalan Al-Imam Syafi'i, menunjukkan bahawa ini bukan tidak beradab, tapi ini menunjukkan himmah. Pen tak ada, kertas tak ada, pun masih lagi mencatat sesuatu. Ini tuan-tuan, Masya Allah. Itu sikap Al-Imam Malik. Jadi itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Burhanuddin Ali Al-Maghinani. Walaupun dalam penjara pun masih mengarang kitab. Kita pun ada juga ulama dalam mutakhir ini, antara abad ke-19, iaitu Syekh Said Qutb rahimahullah, walaupun dalam penjara masih lagi boleh menulis kitab. Dr. Hamka pun lebih kurang macam tu juga, dalam penjara saya tak pasti berapa tahun dia kena penjara, mungkin dalam 3-4 tahun atau 5 tahun, mungkin kena tengok balik lah kan. Dalam penjara Dr. Hamka menulis sebuah tafsir yang cukup terkenal, iaitu tafsir Al-Azhar, dalam penjara tuan-tuan. Ini ulama kita, Masya Allah. Kita ni bukan sekadar dalam penjara, dalam rumah, dalam bilik ada aircon pula, ada bilik study lagi. Boleh karang kitab lah. Belum tentu nak karang status Facebook pun tak dapat. Share je orang kan. Orang tak sekarang share sikit. Baca belum tentu tuan-tuan. Share je. Rupa-rupanya hadis palsu kan. Hadis maudhu. Ramai tuan yang macam tu. Tak sebut lagi hadis-hadis yang berantai. Kita ni orang muda, alhamdulillah kita faham. Saya pun pengajian agama. Kadang-kadang ada orang tua kita kan, umur 70, 80, tak erti sangat benda macam ni. Saya pernah mengenalkan tuan, orang lain lah, yang masuk sekali dengan saya dalam satu grup WhatsApp. Kerja dia hari-hari share. Konon-konon tazkirah lah kan.
Rupanya dia kata, sila share message ini. Kalau tak share dalam masa 20 hari, kena sekian. Ada lagi rupanya yang percaya benda-benda macam gini. Tak. Ini semua kufarat. Tak, khurafat belaka benda gini. Maksudnya berhati-hati bila tengok sesuatu status tazkirah yang dikongsi oleh orang, rujuk alim ulama kata, ustaz betul ke macam ni ustaz? Ini hadis betul ke, hadis maudhu' ke, hadis dhaif ke, macam mana? Hadis sahih ke, hadis hasan ke, hadis dhaif? Hadis dhaif. Tak boleh ustaz nak beramal. Tunggu dulu. Hadis dhaif ada yang boleh beramal, ada yang tak boleh beramal. Kan? Ini ada setengah sikap para alim ulama di Malaysia kita. Hadis dhaif, tinggalkan hadis dhaif. Salah macam tu tuan-tuan. Hadis dhaif masih boleh beramal dalam bab fadail amal, kelebihan beramal, dalam bab manaqib, dalam bab fadilat dalam melakukan sesuatu amalan, dalam bab sirah, tak ada masalah. Tengok pula macam mana status hadis dhaif. Bukan tolak terus. Itu kesilapan kita. Yang baru nak mengaji hadis, dia tak mengaji pun ilmu lain. Tak mengaji ilmu sirah, tak mengaji ilmu lughah, tak mengaji ilmu akidah, tak mengaji ilmu rijal hadis. Yang tu mengajilah. Tak mengaji ilmu-ilmu yang lain, ilmu fiqh. Tuan-tuan, dalam Islam, hukum tu bukan hanya berdasarkan pada Quran dan sunnah saja. Ini orang yang kata mesti balik Quran, mesti balik sunnah. Memang tak mengaji lah ni. Kamu ingat semua hukum fiqh tu keluar daripada Quran dan sunnah saja? Banyak lagi kias ulama, ijma' dan sebagainya, istihsan, istidlal dan sebagainya. Yang itu lagi luas tuan-tuan. Yang itu yang perbahasan, yang khilaf di kalangan ulama tu. Kita faham Quran dan sunnah saja. Saya tak nak rujuk ulama-ulama mazhab ni. Saya rujuk Quran terus, saya rujuk hadis terus. Saya rujuk kata-kata Nabi terus. Mazhab saya apa? Mazhab saya mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kena tuan-tuan. Habis itu yang Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah ni tak ikut Rasulullah. Yang empat ulama ni tak ikut Rasulullah ke? Dia tu dia buat mazhab sendiri. Tak boleh macam tu tuan. Kita kan, kita ni dah ada air, orang siap pasang dah. Orang dah siap bekal dah kat rumah kita. Tiba-tiba kita pergi naik bukit, gali pula buat pergi sendiri. Macam itulah ibaratnya kan? Kita dah ada kemudahan dalam bab-bab kita nak bertaklid dalam mazhab-mazhab. Ulama-ulama ni dah susun, dah saring, dah asing, dah bagi yang sesuai kepada kita tahap orang awam. Tiba-tiba kita nak pergi lagi kali. Cara-cara dia kata, tak perhatilah mengaji mazhab ni. Saya nak mengaji terus daripada hadis Rasulullah. Maksudnya saya nak pergi bukit, saya nak pergi gali, saya nak ambil air daripada perigi tu. Kat rumah tu pulah air je tuan-tuan. Pulah air keluarlah, pulah baik tu keluarlah air. Tak nak dia buat cara susah. Kan? Yang air dan perigi itu belum tentu baik. Belum tentu yang ditapis dan sebagainya. Kan? Itu ibarat dia, misalan dia. Baik, kata beliau, fasadun kabirun alimun mutahaddikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Berlaku kerosakan besar apabila ulama membelakangi syarak, dan yang terlebih besar lagi ialah apabila si jahil yang menjadi ambil. Tuan-tuan, ulama kalau tidak ikut syarak, ini ulama yang tidak mengikuti syarak. Maksudnya dia alim tapi fasik. Ini ulama dia alim tapi fasik. Ini bahaya tuan-tuan. Lebih bahaya lagi apa dia? Orang jahil yang menjadi ahli ibadah. Dia jahil jadi abid. Jahil tapi jadi orang soleh. Tuan-tuan, dia jahil tapi nak jadi orang soleh. Lepas tu dia jahil lagi. Duduk kat depan mengajar orang ramai. Ini berat tuan-tuan. Ini berat. Dia tak tahu benda pun. Tapi orang nampak, dia ni soleh, wajah bercahaya, pakai jubah, pakai serban besar. Orang pun jemput dia mengajar. Parok tuan-tuan. Lepas tu dia pun cakap lah benda-benda yang baik-baik pada orang, nasihat pada orang. Tak ada masalah. Jadi da'i tak apa, jadi pendakwah tak apa. Tapi lepas tu mula cakap bab hukum-hukum, mula bagi fatwa. Ini jadi mufti pula dah, boleh pula buat soal jawab, terang pula hukum ni halal, ini haram. Berat tuan-tuan kan. Sekarang ni ramai kena beza tuan-tuan, pendakwah dengan ahli ilmu.
banyak rancangan di selebriti TV. Saya bukan nak merendah-rendahkan usaha orang lain, nak buat reality TV, nak buat da'i, pencetus ummah, imam muda, apa lagi, da'i lah kan, da'i. Yang masalahnya reality TV tapi tak reality. Tak reality pun dalam kehidupan. Cuma kat TV saja konon-konon reality. Masalah juga tuan-tuan, orang yang tidak terbukti pun bukan ahli ilmu. Kalau nak jadi pendakwah tak apa, silakan. Sebab Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dia pesan apa? Nak sampaikan orang 3 perkara ni, siapa-siapa pun boleh sampaikan. Ingatkan kepada umat tentang nikmat Allah. Itu tak ada masalah nak sampaikan orang. Ajak umat bertakwa kepada Allah. Suruh masyarakat tinggalkan benda maksiat. Ini Tok Imam ke, Tok Bilal ke, Tok Siap ke, pergi ke masjid ke, siapa-siapa pun boleh bercakap benda ni. Tapi kalau bercakap bab ilmu, bab tauhid, bab fiqh, bab nak bagi fatwa kepada orang, bukan semua orang tuan. Ahli ilmu yang layak saja. Yang masuk tu bukan semuanya ahli ilmu, cuma ada kepetahan, ada kemahiran bercakap, pengucapan awam dia hebat, kan? Kadang-kadang ramai je asatizah kita. Kelebihan dia apa? Bercerita sedap, kan? Betul ke? Buat lawak, mengajar, berlawak lagi banyak daripada ilmu, kan? Tiba-tiba orang letak berapa? 10,000, 15,000. Tak kenalah macam tu. Nilai ilmunya tak ada, sikit saja. Tapi kalaulah lawak dia tu boleh menyedarkan umat, boleh bagi ilmu kepada masyarakat, tak ada masalah, kan? Ustaz Zahid terus, tak ada masalah. Sambil berjenaka, sambil buat orang ketawa, boleh jawab masalah-masalah fiqh, kan? Boleh terang masalah-masalah tauhid, boleh menyelesaikan permasalahan yang kita tak faham, kita nak tanya, boleh tanya kepada dia, kan? Benda-benda yang zahir, benda-benda yang batin, tak ada masalah. Tapi kalau daripada awal sampai habis ceramah lawak saja, itu tak kenalah tuan-tuan. Baik masuk rancangan Maharaja Lawak. Kena beza tu. Yang da'i tadi, da'i pendakwah, itu tak ada masalah nak bercakap dekat masjid ke. Saya pun bukan ahli ilmu tuan-tuan. Saya cuma ada sikit saja ilmu yang boleh saya sampaikan, saya kongsi kepada tuan-tuan. Saya tak mahir pun dalam semua ilmu. Yang saya ada ni, saya cuba mahirkan, saya cuba fokus dalam bidang ni. Terutamanya saya cuba mengkaji dalam bab pendidikan, dalam bab adab, dalam bab akhlak. Ini yang saya cuba mahirkan. Saya bukan pakar lagi, tapi yang saya ada ni saya boleh sampai kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak puas hati lagi, nak menuntut ilmu betul-betul, rujuk kepada orang yang betul-betul pakar dalam bidang ni. Di Pekan ni masya-Allah tuan-tuan, ramai alim ulama kita, orang yang pakar. Ada mufti sendiri, ada orang yang kerja di majlis agama, ustaz mat dan sebagainya. Ini orang yang mahir dalam bidang dia. Jadi walaupun pengucapan awam dia sederhana je, kan? Bercakap biasa-biasa je,